TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri, di mana murid-murid maupun calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran sains tambahan. Cuba angkat tangan, kita tengok. Ada dalam 5,546 murid-murid. Wah, bukan apa. Saya tanya macam tu sebab kita akan bersama dengan seorang guru yang memang kalau saya tambahan je, memang beliaulah yang akan mengajar kita semua. Tapi siapa cikgu ni? Kalau nak tahu, jom kita tengok profil guru hari ini. Baik, saya pasti anda pun dah lihat profil guru hari ini. Inilah dia Cikgu Rosnizan kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Masya Allah, lama kita tak jumpa Cikgu. Setahun lebih. Ya Cikgu. Okey, inilah guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran sains tambahan. Betul Cikgu? Ya, sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu? Sihat? Sentiasa ceria? Itulah juru bahasa isyarat kita, Cikgu Ku, yang akan bersama dengan kita. Baik, Cikgu Rosnizan. Saya pasti dalam sains tambahan ini ramai dah tak sabar-sabar macam mana kita nak teka setiap soalan. Tapi katanya Cikgu juga ingin memperkenalkan anak-anak murid Cikgu daripada Terengganu, betul? Ya, betul Akmal. Siapa boh? Silakan Cikgu. Okey, kita perkenalkan yang pertama, kita ada Putri Mariam. Okey, lambai sikit Putri Mariam. Lambai. Okey, yang kedua kita ada Amna Nabila. Amna Nabila. Okey, yang ketiga kita ada Muhammad Aikal. Okey, mana satu Haikal? Dan yang keempat kita ada Muhammad Fakrudin. Ini kalau pakai baju berwarna merah jambu, tak pengawas ataupun pembimbing rakan sebaya ataupun pengawas surau? Agak-agaknya. Agak-agaknya mungkin semua lah Cikgu. Pengawas sekolah. Ya, okeylah. Baik, saya pasti anda pun dah tahu dah siapa murid-murid yang akan bersama dengan kita kali ini. Jadi, Cikgu Rosnizan, dalam sains tambahan kali ini, kita nak belajar apa sebenarnya Cikgu Rosnizan? Hari ini kita belajar tingkatan 5 bab 6 iaitu gelombang. Gelombang. Jadi itulah bab yang kita akan belajar kali ini, betul Cikgu? Ya, betul Akmal. Baik, tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Rosnizan dengan mata pelajaran sains tambahan bab gelombang. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Okey, saya mulakan kita punya tajuk kita hari ini iaitu gelombang. Okey, apa yang kita belajar hari ini berkait dengan gelombang. Yang pertamanya adalah penghasilan gelombang. Bagaimana gelombang terhasil? Okey, sebelum kita tengok penghasilan gelombang tersebut, kita tengok dulu maksud bagi gelombang iaitu proses memindahkan tenaga dari satu lokasi ke lokasi lain yang dihasilkan oleh gerakan berayun atau bergetar akibat daya luar. Okey. Gelombang dia ada dua, Akmal. Yang pertamanya dinamakan gelombang melintang dan yang kedua gelombang membujur. Okey, gelombang melintang adalah zarah bergetar pada arah berserenjang. Kalau kita tengok berserenjang tu iaitu dia 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Okey, contohnya adalah gelombang air dan satu lagi adalah gelombang cahaya. Okey, manakala gelombang membujur, okey, di sini ada sedikit kesilapan pada nota saya ni. Okey, di mana gelombang membujur iaitu zarah bergetar pada arah yang selari sepatutnya, Kemal. Selari dengan arah perambatan gelombang. Contohnya gelombang bunyi. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada sistem ayunan. Okey, sistem ayunan merupakan gerakan pergi dan balik secara berkala dalam satu lintasan pada satu titik yang tetap. Okey, di mana satu ayunan lengkap berlaku apabila ayunan bandur bergerak dari kedudukan pegun. Iaitu kedudukan pegun di sini kalau kita tengok pada kita punya slide kita, kedudukan pegunnya Y.
Okey, bergerak ke Z di mana kita tarik sikit pada Z, Okey. lepas tu kita lepaskan. Okey, lepaskan di mana dia akan kembali semula ke kedudukan Y, seterusnya dia akan ke X dan akhirnya ke kedudukan asalnya Y. Di mana di situ dia akan kira daripada mulanya di mana, dia akan berayun, pergi dan balik semula ke tempat asal dia, baru dinamakan satu ayunan lengkap. Kalau Akmal nak cuba boleh. Bersama dengan Akmal tu ada caranya bagaimana. Ya Akmal. Okey, tengok ni tadi cikgu cakap satu ayunan lengkap daripada kita tarik, betul cikgu? Tarik, okey, saya lepaskan boleh cikgu? Boleh. Okey, 1 2 3. So jadi 1 2, betul cikgu? Ya betul. 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Tapi sebelum dia ada masa dia Akmal. Kalau kita nak ambil tempoh dia, kita kena ayunkan dulu dia bila dia stabil sekali dua, baru kita tekan jam rendik. And then kita kira. Kalau kita nak dia punya 10 ayunan, maka kita kira 10 ayunan dia. Okey, kita start dengan masa tadilah. Okey. Selepas 10 ayunan, kita stop masa berkenaan. Dan yang tu untuk 10 ayunan, kita ada masa dia. Untuk satu ayunan, maka kita masa berkenaan tu kita bahagi dengan 10. Kalau kita ambil 10 lah. Kalau kita ambil 20, terpulang kepada terpulang kepada kita lah nak ambil berapa. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada sifat gelombang. Okey, sifat gelombang dia ada 4 di sini, Akmal. Di mana yang pertama pembiasan gelombang, yang kedua interference gelombang, yang ketiga pantulan gelombang dan yang keempat pembelauan. Murid-murid kita dia belajar 4 ni. Okey, di mana yang pertama tu pembiasan gelombang iaitu perubahan arah gelombang disebabkan oleh perubahan laju apabila gelombang merambat dari satu medium ke medium lain yang mempunyai kedalaman yang berbeza. Baik. Kalau aku nak tahu contohnya kalau kita pergi ke pantai, dia punya gelombang air daripada tengah laut sampai ke sisir pantai. Di mana dia punya gelombang tu adakah makin tinggi ataupun makin perlahan dia punya pergerakan ombak dia tu tersebut. dan juga panjang gelombang dia. Yang tu daripada dalam ke cetek kita panggil. Kedalaman yang berbeza. Tapi kita boleh eksperimen di sekolah di makmal lah. Di mana satu bekas maka kita letak satu kepingan kaca ke untuk jadikan kawasan berkenaan cetek. Dan kita tengoklah dia punya perambatan gelombang berkenaan. Yang kedua. Yang kedua dinamakan interference di mana dua gelombang merambat dalam medium yang sama, bertemu ataupun kita panggil bertindih. Maksudnya? Bertemu dan bertindih. Dua gelombang. Contohnya ada dua bot. Dua bot bergerak dan gelombang yang dihasilkan bot A dan juga bot B. Apabila dua-dua gelombang yang dihasilkan tu dia bertemu dan bertindih. Sama ada gelombang tu makin meningkat ataupun dia jadi kosong sifat ataupun dia jadi ke bawah. Di mana kalau dia puncak tu kita namakan puncak lah. Maksudnya katakan dia punya ketinggian satu tu 1 meter. Bot A dan 1 meter bot yang kedua. Maka A dan B bila dia bertemu dan juga bertindih dia akan jadi 2 meter. Ketinggian dia makin tinggi. Ataupun dia jadi yang kalau dia yang di bawah tu kita panggil lembangan. Sebab tu bila kita nampak kalau bot lalu and then ada satu lagi bot tu akan naik dan turun. Dia punya tu. Dia punya pertindihan dia tu lah. Baik. Yang ketiga, pantulan. Pantulan ni kita tahulah. Apabila suatu benda dipantulkan, maka sama ada dia pantul balik kepada kita kepada tempat berkenaan ataupun sebagainya. Betul, Kemal. Contohnya kita ada benteng. Apabila gelombang merambat, maka terkena pada benteng, dia akan dipantulkan balik. Benteng itu kita panggil halangan lah. Dan yang keempat, pembelauan gelombang. Pembelauan ni di mana kesan penyebaran gelombang disebabkan oleh dia merambat sama ada melalui satu celah ataupun melalui satu penghalang. Satu celah macam mana? Biasa saya suka kaitkan kalau duduk di Terengganu, dia di tepi pantai. Kalau kita berjalan-jalan di tepi pantai, pesisir pantai itulah. Bila kita letak kaki kita, dua kaki, dan ombak datang, sama ada dia lalu ikut celah kaki kita ataupun terkena pada kita punya betis kita tu, bagaimana gelombang itu terbelau. Itu maksud pembelauan. Ya, pembelauan. Ataupun Akmal boleh tengok dia punya, kita panggil kalau bahasa Inggerisnya dipanggil boom. Dipanggil penghalang dekat pelabuhan. Satunya adalah untuk mengurangkan
halaju. Oh ya. Halaju yang terkena pada pesisir pantai itulah orang panggil mengurangkan hakisan. Hakisan. Ataupun untuk mengelakkan hakisan pun boleh. Di mana di situ kalau hentaman ombak tu kuat, terutamanya pada musim tengkujuh. Yep. Pada musim ketujuh dia punya ombak tu Agak kuat. sikit, agak kuat disebabkan oleh pergerakan angin lah. Yang tu kita panggil, so dia buat dia punya dia panggil penghalang berkenaan, sama ada penghalang dalam bentuk ada celah ataupun dalam bentuk penghalang ketur tengah tu. Dia punya hentaman pada, kalau kita buat batu, pada batu dia akan pantul balik. Betul. Dan dia akan dibelaukan sekeliling dia baru dia cantum balik. Okey, faham cikgu. Faham. Okey. Okey, dan seterusnya ada dua gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Yang ni dua bezanya, satu memerlukan medium. Medium iaitu contoh pepejal, cecair, gas, dan satu lagi tak ada medium pun dia boleh merambat. Maksudnya tak ada medium dalam vacuum. Vacuum tidak ada udara. Kalau elektromagnet dia boleh merambat, maksudnya dia boleh menghasilkan, dia boleh bergeraklah dalam dia punya vacuum. Tapi kalau mekanik ni dia tak boleh bergerak dalam vacuum sebab tidak ada medium dalam tu. Okey, dan akhirnya kita tengok sikit spektrum gelombang elektromagnet. Jadi yang ni kalau kita tengok bagaimana telekomunikasi kita. Okey, TV, radio dan sebagainya tu, so dia ada bahagian-bahagian dia. Kalau kita tengok sini, susun atur dia adalah berdasarkan yang pertama dinamakan panjang gelombang, dan yang kedua adalah frekuensi. Kalau kita tengok perbezaan di sini dari kiri ke kanan dia ada anak panah dia Akmal. Betul. Di mana panjang gelombang dia berkurang, iaitu daripada radio, gelombang mikro, seterusnya sampai sinar, gamma. Tetapi dia punya frekuensi dia bertambah dari kiri ke kanan. Yang ni dia kena ingatlah. Dia punya. Dan jangan keliru kan? Jangan keliru dua ni. Kalau kita nak buat anak panah ke kiri, maksudnya kita tukarlah panjang gelombang dia bertambah, kalau frekuensi berkurang. Hebat Akmal. Akmal boleh bezakan dua tu. Okey. Ada Akmal apa nak tanya yang ni? Mungkin ada murid-murid yang nak tanya cikgu. Murid-murid macam mana, faham ke apa yang diterangkan oleh Cikgu Rosnizan kita, ataupun ada apa-apa sebarang soalan ingin menanyakan kepada cikgu kita? Kalau ada boleh angkat tangan. Semua dah faham tak adalah tu. Semua faham diorang faham cikgu. Tak apa, nanti kita uji mereka. Betul Akmal. Baik, alright. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM